Qala syekhu muallifu rahimahullah. Pertama, jika ia orang yang tayamum sekiranya dia tayamum kerana ketiadaan air. Kenapa dia tayamum? Sebab air tak ada. Dan ia orang yang tayamum itu belum mengerjakan sembahyang. Dia tayamum sebab air tak ada. Tayamum ni ada banyak sebab. Ada kerana dia kusut, dia sakit, tak boleh kena ayam, ataupun dia ada anggota yang dia boleh kena ayam tapi ada sebahagian tak boleh kena ayam. Benda pun satu. Maka kita tak kena jabarkan dengan tayamum, digantikan dengan tayamum. Walaupun anggota yang boleh dibasuh, dia kena basuh. Yang tak boleh basuh adalah muka yang mungkin luka, siden, sagat dan sebagainya. Maka dia kena tayamum. Ataupun yang mukanya adalah kakinya patah, tak lupa patah kena balut simen, maka dia kena tayamum. Tayamum kat mana? Tayamum dekat kaki dah. Bukan tayamum kat kaki, tayamum dekat anggota tayamum. Anggota tayamum mana? Tangan dan muka. Muka dan tangan hingga ke siku. Jadi bila dia dah ada sebab-sebab tadi, tapi ada yang bertayamum, dia tak sakit, dia tak cedera, cuma dia tidak ada air, maka dia pun bertayamum. Semayang, tapi dia belum semayang. Tiba-tiba dia mendapatkan air, tengah-tengah dia nak semayang, dia tak semayang lagi. Hujan pun contohnya. Ataupun orang kita, ayam dah ada lah. Ataupun, dulu dia ayam pakai lah. Contohnya. Ataupun tengah pada pasang, kata, boleh beri kepala mereka lah. Contohnya. Maka apa jadi? Maka tayamumnya maka kita tu tentang sikit. La'ala ruhib, dia jatuh lah. La'ala sawab, dia jatuh perkataan batal. Maka batal tayamumnya. Tambah batal. Oleh itu bila mengaji ni tak sobek, mengaji dia esok ni nak baca lah ke mana ni. Belum mengerjakan semayang, maka tayamumnya. Maka itu bila guru kita dia beritahu macam tu, kita boleh. Kita semainkan hari ini, kita pula baca, kita baca apa yang kita boleh. Masa guru kita beritahu dulu, kita pun tulis. Misalnya kita nak baca pada anak cucu, ada tanda kat sini. Maka apa? Maka batal tayamumnya. Jumpa tak? Buka soalan dulu. Dia lama tak tengok kitab, cuti lama. Baca kitab menjadi balik. Tak apa. Saya tak mahu nak pergi pasal COVID kan. Pasal tak mahu cerita pasal PKP, pasal ustaz-ustaz cerita banyak dalam Facebook, dalam kuliah. Jadi kita baca kitab pun. Aku takut lagi ada tanya takkan mukadimah main-main. Orang mukadimah bagi dulu. Lama tak kuliah ni main-main baca kitab pun. Dan ustaz dia cerita lah. Jadilah kita pun sampai naik mandu tengok COVID sampai tak dengar kalimah Allah. Tak dengar kalimah ya Syafi, wahai Maha Penyembuh. Takut lagi COVID, kita takut kalau Ta'ala. Kita takut juga COVID sebab COVID ini juga makhluk Allah yang menyakitkan kita. Tapi ketakutan itu tidak boleh menandingi takutnya kita kepada Allah. Tak apa. Jadi kita baca dulu. Yang kedua, ni orang yang pertama. Orang pertama, tayamumnya batal. Siapa dia? Orang yang bertayamum kerana tidak ada air. Dan bila dia mendapatkan air, maka ketika itu tayamumnya batal. Yang kedua, jika ia tayamum kerana ketiadaan air, sama juga. Dia tayamum sebab tidak ada air. Cuma sikit dah tak ditambah sikit lagi. Dekat perkataan dan ia belum mengerjakan sembahyang tu, kita boleh tambah sikit lagi lebih. Dan ia belum mengerjakan ayat yang pertama tadi ni. Pertama, jika ia tayamum kerana ketiadaan air dan ia belum mengerjakan sembahyang ni, walaupun dia dah takbir, tapi belum sampai dekat roh akbar. Allahu Akbar, roh yang terakhir, akbar, roh. Roh. Jadi dia tak nampak, dia baru Allahu Akbar. Oi, ayat dah, oi. Maka batal. Batal tayamum.
Misal apa boleh sebut. Dia berat tu kan. Jangan dekat dengan yang kau orang. Orang nak semayang ni, ada seorang duduk riuh. Kita semua tayamum layak tak tak ni. Tengok elok kita nak takbir tu, orang kita ada yang batal tayamum. Padahal kawan tu menipu kan. Nampak? Ada. Bukan menipu. Kalau menipu tu dah lah. Betul ke boleh? Ayat ada. Tapi ayat tak cukup betul semua. Ni ayat ada ni. Okey, batal okey. Sebab ayat tu boleh digunakan. Cuma tak ada ayat kita. Ada betul ya. Dan untuk 5 orang je. Tapi kita tak batal. Sebab apa? Sebab mendapatkan ni. Tu ada bahasa kan. Maka jangan terbawa ke dalam. Kalau ada sikit panggil seorang bos sudah. Tadi tayamum untuk ayat bersih. Dengan di umum. Baik. Antaranya. Yang kedua, jika ia tayamum kerana ketiadaan air ketika bermukim. Di mana dia tak bermusafir. Dia duduk di kampung dia. Kita pergi masjid kita sendiri. Tiba-tiba ayat tak ada. Tengok ayat di masjid tak ada. Pasal tak ada, kolah kering. Itu bukan ayat tak ada. Itu arahan untuk mengeringkan kolah. Kolah kering. Kering lah. Kalau banyak masjid dia kering kolah kan. Kalau kebanyakan masjid dia kering dia buang air kolah. Hanya guna ayat baik saja. Dia memang juga ayat kolah tak ada. Oh ayat tak ada ni boleh tayamum. Tak, itu bukan ayat. Tak ada ayat itu dikeringkan kolah. Arahan PKP macam tu. Ni memang subuh tak ada ayat. Cari jiran-jiran semua tak ada ayat. Subuh nak habis ni, dah 7 orang, tinggal berapa minit lagi ni. Maka ketika itu dia bertayamum. Dan ia sudah masuk mengerjakan sembahyang. Dia buat sembahyang lah, mula sembahyang lah ni. Dan lebih pada rakaat akbar dah. Maka tiba-tiba dia dapat ayat, dia dapat air, maka batal tayamumnya. Siapa pula? Bagi orang yang bermukim. Orang safar tak? Orang musafir tak? Orang yang memang ahli Korea, dia bermukim bila dia nak ada ayat, maka batal tayamum itu. Walaupun dah sembahyang. Yang ketiga, jika ia tayamum kerana ketiadaan air ketika musafir. Tadi ketika bermukim, ini ketika bermusafir. Dan ia masuk mengerjakan sembahyang. Dia pun mengerjakan sembahyang. Maka tidak batal tayamumnya. Itu dia sembahyang. Kalau dalam sembahyang tak apa lah. Di tengah sembahyang. Tengah sembahyang. Orang bermukim. Maka batal tayamum. Bila batal tayamum, batal sembahyang. Yang keempat, jika ia tayamum kerana sakit. Ini bukan sebab tidak ada air, tapi sebab sakit. Atau seumpamanya sakit, maka tidak batal tayamumnya. Walaupun orang beritahu kata tak ada air. Sebab tujuan asal dia tayamum bukan kerana tidak ada air, tapi kan memang dia tidak boleh terkena air. Kemudian lagi tidak sah menghimpunkan 2 sembahyang fardu. Begitu juga awal fardu, tidak boleh menghimpunkan 2 sembahyang fardu. 2 sembahyang fardu dengan 1 tayamum. Di banyak soalan orang timbul. Boleh tak kita menghimpunkan 2 sembahyang fardu dengan 1 tayamum? Di sini jawab jelas. Jawab jelas di situ. Hendaklah tayamum bagi tiap-tiap sembahyang fardu. Bagi sembahyang fardu, nak sembahyang fardu pula, maka kita bertayamum lagi sekali. Dan bagi tiap-tiap sembahyang nazar, termasuk juga nazar. Nazar juga fardu. Nazar tu tak difardukan, tapi statusnya fardu, wajib. Sebab apa? Sebab nazar ni kita mengangkat status sesuatu amalan tu menjadi wajib. Kita pergi kedai makan, nampak kawan kita minum teh tarik dengan roti canai. Puasa nak belanja rekod. Apa hukumnya? Hukumnya sunat kita belanja kawan kita. Tapi dia pilih lagu ni, aku nazar nak belanja kawan 3 orang ni. Maka ketika itu wajib kita belanja. So sekarang orang datang kita masuk masjid. Ada orang yang pertama dia masuk masjid, kadang nak main masjid, main mayang ataupun duduk rumah boring ke apa kan. Dapatlah pahala main tempat yang elok, tapi tak dapat pahala seperti mana orang yang kedua. Orang yang kedua dia niat main masjid ni, dia masuk masjid, dia niat iktikaf. Iktikaf.
tiga lagi hebat. Dia masuk masjid, dia bukan sekadar niat iktikaf, sebab asal iktikaf adalah sunat, tapi dia niat iktikaf nazar. Dia buat lagu mana? Saat dia nak masuk dalam masjid, dia kata aku nazar nak iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Maka iktikaf tu dah jadi wajib lah. Maka bila dia masuk, dia pun niat sahaja aku iktikaf nazar dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Maka iktikaf dia yang ketiga ni berbeza dengan orang yang kedua. Kenapa? Yang kedua dia hanya iktikaf sunat, yang ketiga ni orang ni iktikaf nazar, iktikaf wajib. Di sudut pahala mana lagi besar? Tentulah pahala wajib lagi besar pada pahala sunat. Nampak? Dengan hanya niat saja dia boleh membezakan pahala ni. Kalau saya tutupkan, ilmu ni yang berperanan. Selain daripada dia menjadikan amalan kita daripada tidak sah kepada sah, bahkan bila sah pun dia boleh mengangkat lagi level tu tidak sama pahala. Dengan cara niat dari kita. Dan dia kata lagi sini, tidak sah menghimpunkan dua tawaf. Ini kena rujuk ni. Dia kata dua tawaf dengan sembahyang. Sebab dua tawaf menghimpunkan dua tawaf dengan sembahyang. Tidak sah menghimpunkan dua tawaf dengan sembahyang. Dan sembahyang Jumaat la ala zalim tawaf dengan sembahyang, no? Dan sembahyang Jumaat dengan dua khutbah. Tak khatib lah ni, tak khatib. Dia khutbah, dia wajib berwuduk, no? Dan dengan tayamum yang satu, mana dia kena standby lah. Kalau kata dia bertayamum tu, dia kena standby banyak tempat nak tayamum, ataupun banyak kakak alat tu dia bertayamum tu ada. Habis satu dia nak buat ibadah yang sebelumnya, dia tayamum pula. Sebab apa? Itu semua ibadah fardu. Tawaf wajib, no? Sembahyang Jumaat, sembahyang wajib, kemudian khutbah. Kalau sunat tak apa, dia boleh buat satu, sebab tayamum ini dia mengharuskan kita sembahyang satu fardu dan beberapa sunat. Dan boleh kita nak pegang Quran, no? Dan sebagainya. Kemudian lagi harus mengerjakan beberapa sembahyang sunat dengan tayamum yang satu. Lagi mana tak kata, tak betul, seperti mana batalnya wuduk, lagi itu kita boleh sembahyang. Yang baca Quran sampailah batal. Hari ini mudah-mudahan kita ada sini. Kemudian lagi perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk itu 6 perkara. Pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan, dipanggil khuruj syai' min sabilain. Keluarnya sesuatu daripada dua jalan. Apa dua jalan tu? Kubur dan dubur. Kubur itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang. Keluar apa? Keluar apa-apa kecuali air mani. Lain daripada tu batal. Sama ada najis, air najis kan? Ataupun rupa yang tidak najis, seperti mana batu ataupun makanan. Bagi seseorang yang hidup, bagi seseorang hidup yang berwuduk, orang yang hidup yang berwuduk, bila keluar sesuatu daripada dua jalan, maka batal wuduknya. Sama ada barang yang keluar itu benda yang biasa. Macam mana? Seperti kencing dan tahi, ataupun benda yang menyalahi biasa. Apa maksud menyalahi biasa? Yang berbeza dengan biasa, berbeza dengan kebiasaan. Apa dia? Seperti darah dan tekul batu. Darah jarang tulang malam kita. Lagi-lagi orang lelaki lah, perempuan dia biasa. Dia biasa. Apa tak darah haid. Tu pun kalau bukan haid tak biasa juga. Apa? Aku ni dah haid dah minggu lepas ni. Takkan haid lagi yang dia panggil tak biasa tu. Ni kita orang lelaki tiba-tiba keluar darah tu bukan benda biasa, tapi tetap membatalkan wuduk kita. Tak tahu pun kata batu, bukan pula yang kecil, bukan pula haid, pula kata batu. Orang yang sakit batu garam masalah pula batu, no? Hatta makanan sekalipun. Tu kopi luar kita naik batu bang di Asia.
Dia ada sedia kopi luar. Ramai orang makan minum. Sedap kopi luar. Dia kata badan jadi panas tu. Tawar jalan itu jadi sihat sampai orang dia letih, dia tak letih. Kononnya lah. Kopi luar tu kopi teh. Kopi teh musang. Di Indonesia dia bagi jamu musang tu makan biji kopi. Lepas tu tak hadam, tak hancur lah kopi tu. Lepas tu berak. Dia kutip basuh dia proses jadi kopi. Dia bagi kopi tu. Jangan tak boleh makan lah tu ni. Sedap, dia pakai sedap. Tak bisa makan, dia pakai sedap. Boleh kan? Boleh. Sebab apa? Sebab fizikalnya masih lagi dinamakan kopi. Lain lah kalau hancur lah, tak nama kopi. No? Fizikal masih lagi kopi. Tak hancur lagi. Dibasuh-basuh hilang lagi, diproses jadi kopi. Boleh. Tapi orang tak gamuk lah nak minum. No? Tapi ada orang minum. Kalau ada orang minum yang kita boleh sebab halal. Sebab tu kita berak-berak air. Ni biji petai mana tak pokok. Kita pergi rumah orang tahlil. Kita main masjid nak main rumah. Dia pun tak pak kita malam ni dia tahlil. Tak apalah tahlil. Nabi tadi dia punya nasi lembek dengan gulai. Ada pula dengan petai. Jangan sabar. Pergi pasu lupa nak buat sebab bukan main nak makan, main nak main. No? Dia tinggal. Nak rumah tu mana tu telan-telan duduk pula. Kawan kita boleh nak belajar petai tak makan. Oh PKP ubah hari. Oh PKP ubah hari petai tak bila makan lah. Dia pun sungat apa dalam mulut pelan-pelan dulu. Berak-berak tu dia petai tak hancur. Boleh lagi. Basuh-basuh boleh makan. Bini tanya, hai mumbik balong ni, ayah mumbik mana petai makan ni. Saya berak tadi cici basuh makan boleh. Boleh lah, boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak hancur, masih lagi kekal fizikalnya. Cuma orang tak gamak nak buat. Gimana cerita kalau ada orang buat tak salah. Yang kedua, tidur yang tidak tetap duduknya, seperti tidur berdiri. Tidur berdiri. Tapi juga orang yang tidur berdiri. Kawan kami dulu masa zaman banyak dulu di Syekh Muhammad Musa. Ini tak dapat suruh diri, tak dapat ingatan, tak dapat hantar sampai masa suruh diri. Main kami tidur ni kata, tengok dia ni boleh tidur. Dia boleh tidur, saya berdekat lagi. Quran tak jatuh. Pegang Quran tu sambil diri, pegang kita. Yang atau bertelentang. Tu mana tu tidur lalu diri tu batal tu. Mayang. Atau tidur terlentang. Terlentang ni lagu mana? Macam misalnya kita tidur. Macam misalnya kita tidur terlentang. Dan jika tetap sekalipun, walaupun dia kapit punggung dia sekalipun, tapi disebabkan keadaan kondisi ataupun position dia tu sebagai terlentang, maka batal. Yang tak batal mana? Hak duduk. Hak duduk. Kemudian lagi yang ketiga, hilang akal kerana mabuk, sakit, gila, pitam atau sebagainya. Hilang akal, hilang kewarasan sebab mabuk. No? Dia minum arak. Contohnya, alhamdulillah ini sakit yang amat sangat sampai hilang kewarasan akal. Jadi tak sedap. Tak ambil belong. Gila, pitam batal atau sebagainya. Yang keempat, ini mudah-mudah kita berjalan sedikit. Yang keempat, bersentuh kulit laki-laki akan perempuan ajnabi. Apa maksud ajnabi? Ajnabi maksudnya asing. Ajnabiyah maksudnya asing. Itu orang sebut. Kita sebut zikir yang ajnabiyah, zikir yang asing. Itu zikir. Ini perempuan yang ajnabi, perempuan yang asing, maknanya perempuan bukan mahram kita. Kita boleh nikah dengan dia. Kalau dia takkan nak nikah aku anggap dia macam mak aku. Tak anggap tu lain. Soal hukumnya dia tetap seorang perempuan yang ajnabi. Tak ada salah dengan dia. Maka kalau bersentuh, batal baik sebenarnya. Yang ni perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim. Dengan baca muhrim. Mahram. Macam muhrim seorang yang muhrim dan seorang yang berihram. Perempuan yang bukan ihram, yang bukan duduk dalam ihram. Dalam ihram tak apa. Salah baca, dipaham boleh. Dengan tidak berlapik, dia bersentuh tu tak berlapik. Kita naik ATS, naik LRT, naik kenderaan awam, sesak-sesak kadang terbelakang, tersentuh. Berlapik. Tapi tak berlapik. Tapak tangan dengan tapak tangan contohnya.
walau mayat sekalipun batal. Ni orang tanya boleh apa hukum, no? Apa hukum suami kucuk dari isteri, isteri kucuk dari suami, mayat suami ni lah. Hukumnya ni walaupun mayat sekalipun batal. Yang mana batal kita tengok. Adapun maksud laki-laki dan perempuan itu ialah yang terlebih sampai umur keinginan pada wadik dan kebiasaan. Sini dia tolak kebiasaan ni, dia kata apa? Kalau yang menyalahi adat, misalnya ada orang yang suka kepada budak kecil. Kalau yang menyalahi adat, misalnya ada orang yang suka kepada budak kecil, syahwat dia kepada budak kecil. Alhamdulillah misalnya kan, dengan cerita ada kan. Itu tak dikira. Itu tak dikira. Yang tu menyalahi adat. Adat ni kita tak lupa budak kecil. Kau melawak betul lah, bukan suka syahwat tak. Tengok budak kecil tak ada selera apa. Ini cakap bahasa orang besar-besar lah, bahasa orang tua-tua ni faham. Bahasa-bahasa kita lah, orang-orang yang tak boleh rumah tangga ni. Dia tengok orang perempuan bahasa karen. Betul lah. Tengok budak kecil pun ada bahasa karen. Tapi ada orang yang dikaren dengan budak kecil. Yang itu dipanggil menyalahi adat, itu tak dikira. Tak dikira. Dia tengok budak kecil malah. Budak kecil dulu sebut lah. Budak kecil lagi pun dengan Pak Meng, darjah 3 betul macam-macam lah. Pakai baju pun, kita pun heran buang anak darah dulu. Budak kecil dulu ni 14 tahun mandi Tanjang ni nak darah dulu. 14 tahun mandi sungai Kalingan orang lelaki. Orang lelaki tak tahu apa sebenarnya. Apa lah dia ni tak ada putih, aku punya ada putih. Katanya pula. Orang Bali dia cakap macam tu. Apa dia tak ada putih, aku punya ada putih. Dan ni tak ada lah ni, tuan-tuan. Darjah 3 tahu segala lah. Duk cinta lah, macam 3 cinta lah, macam 2 cinta lah. Kalau mau sebab aku ni, mak aku. Jadi maknanya hukum tu berubah dengan situasi keadaan. Dan perempuan yang mahram itu ialah perempuan yang haram berkahwin dengannya, dengan perempuan itu. Kenapa? Kerana sebab nasab atau keturunan. Sama ada kita ni ada hubungan kekeluargaan dengan dia yang mengharamkan kita kahwin, atau dengan sebab susu. Saudara susuan. Susu saudara susuan hukum sama macam saudara kandung. Hukumnya sama macam saudara kandung, cuma dalam farqiyah saja dia tak masuk. Atau dengan sebab perkahwinan, seperti mertua. Sini dia kata mentua, setengah kata mertua, menantu. Walaupun kita bercerai, pasangan ini bercerai, tapi dia dengan mak mertua dia tak bakal dia abadan, mu'abbad. Mahram yang mu'abbad adalah mahram yang sementara. Mahram yang sementara ni kita dengan ipar kita. Nikah dengan kau, dengan dia jadi nikah haram. Jadi bukan haram yang selamanya, bukan haram yang mu'abbad, haram yang sementara. Mak kau meninggal, kau meninggal, kata adik ni kesialan kat bayi pak ni. Anak-anak pada 3 orang tak ada siapa jaga. Aku pun kasih kat anak-anak kami macam anak aku pun tak ada jodoh bini. Mudah baik-baik kena ambil buat bini pula. Boleh tak? Boleh. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dulu nikah angkau pun nikah dengan dia, ataupun nikah dengan dia, itu nikah dengan kau. Macam-macam kita dengar nikah dengan kau tak ada lagi, cerai nikah dengan dia pula. Janganlah. Biasa nikah mati, terbalik mati, nikah pula dengan saudara perempuan yang lain. Banyak berlaku kat kampung kita pun tak ada masalah. Itu dipanggil haram, mahram yang bukan mu'abbad, ghair mu'abbad. Yang kelima, menyentuh kemaluan anak Adam. Sentuh kemaluan anak Adam, zikir Allah. Jaga. Jadi zikir pula. Ada satu di Pahang. Yalah, banyak hari dah tak main Jumaat. Banyak bulan tak main Jumaat, Tok Imam pun yalah. Selalu dia duduk biasa setiap hari Jumaat tu, sebelum naik khutbah tu, dia duduk praktis dia siap. Tiba-tiba berlimpah berhukum kata boleh main Jumaat. Kau duduk belakang pula kau lupa nak praktis. Main-main hari nak main Jumaat tu baru teringat Allah. Jumpa kontak pakai naik macam apa. Naik sebut pula tuan-tuan antara perkara baca semua.
Semua habis lah. Sampai lah satu pesanan akhir sekali tu. Pesanan kita hidup dalam Covid ni, jangan duduk seronok sangat. Habis semayang tu doa. Itu sebulan antara perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan selepas semayang. Baca-baca antaranya mengucap zakat. Sudah. Taklah baca bukan mengucap, mengucap zikir. Cerita macam-macam. Cerita macam-macam. Jadi sini ni zikir, bukan zikir. Zakat atau faraj, menyentuh kemaluan anak Adam. Ada zakat atau faraj bagi orang perempuan dia ada faraj. Ini dia pakai telur ulangnya. Ngajak tak ngajak sebut zakat faraj kan. Benda halu ada kena sebut, beritahu. Hak yang tak patut sebut lah, hak yang tak ada apa dia belakang tu. Bunyi apa budak tu tak ada faedah apa. Ini tak ada faedah. Bahkan sebut dapat pahala. Pasal apa? Pasal mengajarkan ilmu. Sentuh tu sentuh macam mana? Dengan perut tapak tangan. Dengan perut tapak tangan. Mana perut tapak tangan? Kaedahnya mudah. Kita baca dulu. Atau perut anak jari. Sentuh tu lagu mana? Sama sentuh tu apa? Sama ada kemaluannya sendiri, dia sentuh kemaluan dia sendiri, atau kemaluan orang lain. Bahasa berak anak, kata ada yang bayang, kata sentuh kemaluan anak, kata ada setengah faham yang kata sentuh kemaluan sendiri, dia kata kemaluan anak, tak kata kemaluan orang, tak kata, tak kata laki-laki atau perempuan, semua dalam masalah basuh kemaluan anak, kata. Tak pernah dengar ada syarahan buku antara ada buku antara kalau terlalu sikit yang dalam sebab baca-baca semua dalam segi mahram tu dia semua pernah sebut satu tantihun peringatan. Kalau boleh ayah ni, kalau ada mak boleh basuh berak, boleh basuh cuci anak, biar mak urus. Ayah urus yang baik. Urus bagi pakai baju ke, tolong pegang anak, mak tolong basuh. Yang penting nak ayah pegang. Dia pegang ayah, kalau pegang ayah, pegang anak. Tapi yang menyentuh kemaluan bagi mak, jangan ayah. Baik anak lelaki, baik anak perempuan. Sebab apa situ antara adab nak mengajarkan muruah, maruah dan membina rasa malu, rasa tebalnya sifat maruah dan bila anak. Kalau boleh, kalau boleh buat macam mana? Pasal dia passing button kan? Battle ni, jenis dia passing battle. Mula-mula boleh handphone ni pasal nak pamer juga lah, balik lagi. Bini kata bang, nak berak. Basuh dekat aku nak basuh. Nampak cengih tu. Salah balik ni cengih, bini cekah balik, cekah dia jauh basuh balik. Takut juga dia pun. Jadi kalau boleh, ejar. Kata boleh tak? Kalau kata abang pegang, abang duit, tolong basuh. Sebab antara adabnya, aku tak mau pegang kemaluan anak. Biar anak ni kemaluan itu eksklusif, hanya mak dia saja yang bisa pegang. Orang lain tak bisa pegang. Sama juga nak bagi anak. Kita berhenti R&R, zaman boleh bertahan diri pakai pergi motor. Nak mandi kat sukat, kat maskat, suara tak boleh kan, mandi kat tandas, ramai orang ada wakaf. Tak ada wakaf. Mandi anak dulu. Jangan mandi mobil dulu. Tak kena sama. Bagi dia pakai baju. Tak pakai baju, bagi orang pakai selang kecil dulu. Selang kecil yang penting orang tak nampak kemaluannya. Antara kau-kau yang boleh kita buat untuk kita jadikan anak-anak kita ni terbina rasa muruah, rasa maruah dia. Walaupun dia kecil, dia memang tak pergi, kita yang akan ajak betul semua. Dan lagi kata mu'alif sama ada laki-laki atau perempuan, kecil atau besar. Apa? Anak kecil pun batal kalau kita pegang, hidup atau mati. Maka maksud perut tapak tangan, ini cerita perut tapak tangan dulu ke mana? Ialah pihak dalam tapak tangan. Lagu mana pihak dalam ni? Pihak dalam. Maka setengah guru dia nak bermudah nampak lagi. Pasal dia buat gini. Bila kita hampalkan tapak tangan kanan ke tapak tangan kiri, hak mana yang duduk belah dalam, hak itulah dinamakan perut tapak tangan atau perut nazari. Jadi makna hak kat tepi tidak. Hak kat tepi tidak. Ni kalau sentuh kemaluan apa tak? Kemaluan, salah orang lelaki, kemaluan yang itu. Dia kecil dia pegang dulu. Batal tak yang kan? Batal, pasal kecil. Jadi, macam
Kru kami syamat dia tidak kena. Dia kata kita kecil kita kepik dulu. Ni kan kita pegang, kita kepik gitu. Tepi. Patah tak? Semua bukan duk tak patah. Patah dah kencing, patah. Dia melawak, cara-cara dia melawak lagi. Tak boleh tiba-tiba betul lah. Seronok kan dia pegang ni. Kadang-kadang seronok. Kadang-kadang masa meluat juga. Dan meluat, seronok lama, seronok dalam bab pernikahan. Kalau kita di pernikahan ni kelas ke-8 bab pernikahan tu seronok. Sehari kerja kita yang seronok pula pernikahan cerita bab nikah dulu mana. Dia naik kelas 5 tak tolong lah. Dia pun dia naik bab undang-undang. Tong tangan lagu mana kita nak diak, lagu mana nak ni sebagainya. Tak apa. Jadi dia kata sini, ialah pihak dalam tapak tangan dan pihak dalam anak-anak jari tangan, maka tidak batal menyentuh kemaluan. Itu tangan. Tidak batal menyentuh kemaluan tangan. Gimana? Jadi baru tangan. Tangan ala sawab, bukan tangan tapi dengan. Betul kan? Guru kita dia betulkan, dia kata maka tidak batal menyentuh kemaluan dengan belakang tapak tangan. Bukan tangan belakang. Mana pula tangan belakang? Ada satu lagi tangan yang belakang ni. Tak. Itu menyentuh kemaluan dengan belakang tapak tangan dan di tepi-tepi tangan dan di tepi-tepi jari. Belakang tapak tangan tak apa. No? Jadi kita ada orang sini, dia ada luka kat tangkam dia, ataupun anak dia lah, dia mandikan anak dia, ada wuduk, ayak pun terhad, ataupun dia tengah ayak sangat sejuk, tapi nak bantu isteri kan, ataupun si isteri lah, isteri nak pegang kepala anak ni, dia ada wuduk, lagi nak baca Quran, tapi nak letak bedak dekat kepala anak tu, contohnya yang jenis anak luka, ataupun kapok atau krim, ataupun ke mana ni, tak pergi batal lah. Maka siapa dengan belakang tempat lagi? Tak ada. Dan di tepi-tepi tangan, tak ada. Ataupun dengan tepi-tepi jari, tak ada. Asal ke hati, jangan kapal. Akhir sekali, keenam murtad bagi orang yang dhaif taharahnya, lemah bersucinya, seperti orang darurat. Ini kait bagi murtad lah. Kerana penyakit silisil baul, selalu keluar kencing. Ini masuk, dia bukan orang yang murtad. Cerita selain pada itu, selain pada murtad membatalkan wuduk. Murtad membatalkan wuduk. Dan juga dibagi orang yang dhaif taharah. InsyaAllah kita koreksi di situ. Dan kita akan sebab nanti sama-sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil